Welcome to the class matematik hari ini iaitu 22 Oktober. Okay, so kita PDPR. Okay, so stay safe lah ya. Okay, so kita pergi kepada yang pertama. Respon, adakah anda telah bersedia dengan PDPR hari ini bersama saya, Cikgu Nur Azlin? Hari ini, okay, samalah kita nak menjawab soalan-soalan bentuk pentaksiran. Okay, PTT. So bahagian B ni adalah bahagian yang membantu kamu. Sebabnya adalah objektif pelbagai bentuk. Fokus ke hari ini kepada bahagian B iaitu objektif pelbagai bentuk. Okay, saya ambil pada set ramalan buku yang dibeli oleh panitia. Okay, saya masukkan jadi slide lah. Okay, so kita pergi kepada bahagian B. Okay, kita nak buat sekurang-kurangnya, saya sediakan sebenarnya lebih daripada 5. Okay, minimal kita dapat 4 soalan, maksima kita dapat 5 lah objektif kita. Okay, so kita pergi kepada set ramalan yang ketiga. Okay, kamu nampak ni dan kamu boleh respon macam mana nak menjawab soalan ini. Okay, so ada 17 orang je, 26 orang. Kenapa tak respon ni? Tak boleh respon ke apa? Ke buka aja lepas tu tidur? Ada yang buka tidur ke ni? Ayo. Sementara hari ni. Belum masuk? Kenapa tak boleh masuk ke apa? Dia lambat dia? Ya ke? Tak apa. Keluar, masuk balik. Keluar yang pedek tu, lepas tu masuk balik. Tekan balik. Cikgu, saya yang sudah tu. Sudah apa? Sudah live? Okay, dah boleh. Tapi tak boleh masuk sini. Tak. Saya sudah try tapi masih tak masuk. Ya ke? Mungkin line tak cukup. Tak cukup dah tu. Sebab ni kita guna online kan, dia kena line kuat sikit. Cuaca kita pun mendung kan. Tak apa. Keep going, trying. Okay, keep trying. Okay, mana tahu boleh masuk lepas ni. Okay, so actually kita punya masa dah lebih daripada masanya dengan tambah saya punya masalah tadi. Okay, so kita terus kepada perbincangan soalan sebelum saya lihat kepada jawapan kamu. Okay, kat sini dia kata gariskan nilai. Kalau dia kata gariskan nilai, kalau kamu buat selain daripada garis boleh tak? Tak boleh. So tak boleh. So make sure kena garis juga. Okay, kena buat garis. Kalau kamu buat bulat, besarnya. Okay, kalau kamu buat bulat, salah. Okay, so kena garis. Ni senang je, tekan kalkulator 16 kali 2, berapa? 256, right? Ya, cikgu. Ada orang tak tahu nak tekan kalkulator ke? Tahu kan? Okay, sama ada nak tulis 16 X kuasa 2 ataupun 16 kali 16. Okay, so dia suruh garis, ni kena garis lah macam ni. Mana pula? Okay, kamu boleh tanda lah kamu punya. Tengok kamu dapat apa markah. Okay, so negatif 0.3. Okay, kuasa 2. Ni apa? Negatif 0.3 tu ada berapa kali? Ada 2 kali. Okay, kalau tak tekan kalkulator, sini kita try tekan kalkulator. Yang ni soalan ni semua soalan yang mudah. Okay, soalan yang mudah. Saya harap soalan mudah ni lah kamu dapat markah penuh. Okay, kalau tekan kalkulator dekat sini 0.3, jangan lupa buat kurungan negatif 0.3 kuasa 2. Tutup kurungan kuasa 2. Okay, tekan sama dengan. Okay, ni cara penggunaan kalkulator. Okay, so jawapan dia 0.09. Okay, so jawapan kita kena bulat ke? Kena bulatkan ke jawapan kita? Gariskan. Garis-garis. Kita gariskan. Okay, kita gariskan lah. Okay.
So next, this one pun sama juga, gunakan calculator. Kalau guna calculator, nak tekan dia macam mana? Kalau pecahan, okay, sama ada kamu buat 2 ABC 7, okay, tutup kurungan kuasa 3. Kalau kat sini shift X kuasa 2, okay, tekan sama dengan, okay. So 8, 3, 4, 3. So kita pun garis juga. Okay. Next, yang ni pula pun sama juga. Kita boleh guna calculator. Okay. Kurungan 1/3, tutup kurungan shift kuasa 3. Okay. So 2.197. So, this one lah. Okay. So, dapat tak markah penuh? Dapat. Dapat tak markah penuh? Dapat. Berapa markah penuh dia? 4. Berapa markah penuh dia? 4. So, saya harap semua orang dapat 4 markah. Soalan macam ni semua orang boleh dapat 4 markah. Okay, next. Kita pergi kepada... Saya sudah masuk. Okay, tak apa. Saya tunggu awak jawab. Alright. Okay, sementara tunggu kawan awak jawab. Sudah jawab pun dah. Alright, okay. So saya show lah, saya tengok jawapan. Ada tak yang salah? Ada tak yang buat bulat? Okay, Wen Ying, very good. Xin Yi. Mi Tiren. Okay. Adriana. Okay. Arit. Tarani. Okay. Syahana. Shweta. Okay. Naresh. 3K. Yvonne, 3T, Kaizin, Jafo, short form NJF okay, Zinjing, ni simbol dia Kayong, okay, Kayong, baru nak tanda tanda pen merah Kayong. Elina, okay, saya nak tengok ada tak yang markah ni tak ada nama, okay, Divesh. Sachin, okay. Sachin, alright. Ni Naresh 3S, okay. Alright, satu je Dashana. Okay, Vivi. Boleh tak Vivi buat macam ni? Dapat markah tak? Tak boleh. Tak boleh. So, Vivi dapat 0 walaupun betul. Tak boleh garis ya Vivian. Ni Du siapa? DU tu. Duvendra. Okay, Duvendra pun dapat 4. Easy ya. So, Vivian jangan buat lagi. So, kalau dia kata suruh underline, underline lah. Kalau dia kata bulatkan, bulatkan. Kalau dia kata petakkan, petakkan. Kalau dia kata right. Ikut arahan. Itu yang kita pergi kepada yang saya kata tadi. Kita mesti membaca dan memahami kehendak soalan tu. Okay. So next kita pergi soalan yang kedua. Settle soalan yang pertama. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Okay. Okay, soalan ni pula ungkapan algebra. Okay, boleh nampak soalan? Okay, boleh mula menjawab. Okay, 2 orang dah jawab. Kita set juga ni satu minit macam boleh jawab ni. Ada yang tak boleh jawab dekat sini, boleh cuba jawab dekat dalam buku ataupun kertas. Okay. So nanti jot down lah kamu punya markah berapa. Nanti end of this lesson kamu mesti inform dengan saya berapa markah yang kamu dapat. Okay. Kalau ada apa-apa problem just on mic kalau boleh jawab, boleh tanya ataupun melalui chat. Okay. Okay, so mari kita tengok, kita bincangkan. Okay. Nyatakan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. Okay, hari tu saya dah maklum pada kamu apa yang dikatakan sebagai algebra. Kan? Algebra tu adalah apa? Okay. Kamu dah tahu algebra tu adalah ada apa? Ada huruf. Okay. Ada huruf. Tak kira lah huruf sahaja ataupun nombor. Huruf dan nombor. Okay. So dia tanya kat sini bilangan sebutan.
kalau ungkapan dia lebih daripada satu sebutan. Okay, maksudnya dekat sini berapa banyak sebutan yang ada di sini? Kalau sini kita lihat sini satu sebutan, yang ini dua sebutan, yang ini tiga sebutan. Okay, so berapa bilangan sebutan? 3. Okay, yang ini pula kira juga 1, 2, 3, 4 sebutan. Okay. Next, B. Dalam sebutan negatif 24 MNP. Okay, ini adalah sebenarnya kalau kamu kembangkan, dia akan dapat negatif 1 darab dengan 24 darab dengan M darab dengan N darab dengan P. Ini sebenarnya dia. Okay, dia semua adalah operasi pendarapan. Kalau dia tanya perkali, okay, koefisien bagi negatif 24 means kita akan padam. Kita akan padam apa? Negatif. Okay, negatif 1, negatif 24. So apa je yang tinggal? Yang tinggal tu kita letak di sini. Tu maksudnya mencari perkali bagi pemboleh ubah negatif 24. Sama juga dengan yang bawah tu, kita padamkan apa? Okay, yang bawah tu kita padamkan, ni nak buat warna lain ni. Okay, warna pink pula. Okay, kita padamkan N dengan P. Padamkan N dengan P. So apa yang tinggal? Negatif 1 darab 24, negatif 24 M. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Faham. Alright. Simple, right? Okay. So dapat berapa markah kat atas ni? 2 markah. Bawah ni berapa markah? 2 markah juga. So berapa markah? 4 markah. Ya, tadi 4, ni 4 dah dapat berapa markah? 8 markah. Okay, so boleh tanda? Ada soalan nak tanya? Boleh faham ke? Faham cikgu. Alright. This one. Okay. Ketiga. Okay, ini adalah set. Set ni masa tingkatan berapa ni? Tingkatan 2. Tingkatan 1. Tingkatan 1. Form 1, right? So, hari ni saya ada touch. Diberi K ialah nombor genap yang lebih besar daripada 1 tetapi lebih kecil daripada 10. Apa dia nombor genap? Ni pengetahuan sedia ada ni, belajar masa sekolah rendah. Okay? Nombor genap tu adalah nombor apa? Contoh nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau dia tanya macam apa dia nombor genap? You nak tell me what? Dia suruh tulis. Apa nombor genap? Nombor yang hasil tambah daripada 2. Yang boleh dibagi dengan, yang boleh bagi tepat dengan 2. Yes, very good. Boleh dibahagi tepat dengan 2. Tiada baki. Okay, itu adalah nombor genap. Very good. Itulah jawapan dia. Okay, so kamu kena tahu macam mana nak mempersembahkan ayat. Apa dia nombor genap? Mana nak tahu ada soalan macam tu? Okay, sekarang dia kata nombor genap yang lebih besar daripada 1. Min, 1 termasuk tak? Tak ada. Tak adalah. 1 pun bukan nombor genap. Okay, 1 pun bukan nombor genap. Tetapi lebih kecil daripada 10. Termasuk tak 10? Tidak. Tidak juga. Tidak. Sebab dia kata lebih kecil. Maksudnya less than 10. Tak termasuk 10. Tu kena tahu dulu. Kalau tak tahu memang suka hati je buat. So sekarang kita senaraikan. Kalau nak senaraikan, ingat saya kata dulu apa ni? Gedik. Buka gedik. Okay, apakah nombor genap? 2, 4, 6, 8. Adakah termasuk 10? Tidak. Tak ada. So, yes. Tutup gedik. Okay, ini cara kita tulis dalam bentuk set. Ingat lagi? Tak ingat, kena ingat lah ya. Okay, sekarang kita dah tahu yang tu. Ni saya buat go slow lah ni.
Okay, slow je. Okay, berdasarkan pernyataan di atas, tentukan sama ada setiap yang berikut adalah benar ataupun palsu. Sebelum kita nak tahu benar atau palsu, saya nak tahu apakah simbol ini? Simbol ini adalah simbol apa? Ni simbol apa ni? Cukup Ha, ada sama dengan tak ada sama dengan? macam tak terlibat tak tahu cukup. Tak tahu tu nampak lupa. Dah tingkatan 3 dah lupa. Apa simbol ini? Tak ada seorang boleh cakap ke? Apakah simbol ini? Sama dengan the one teacher. No. Simbol subset. Subset? Subset ke tu? Tak, itu adalah simbol unsur. Unsur. Soalan dia dekat sini, adakah 8 unsur dalam K? Adakah 8 ada dalam K? Kalau kamu tak tahu simbol ni, boleh tak jawab soalan ni? Tak boleh. Nampak tak? So, adakah 8 terdapat dalam K? Tengok K kita ada tak nombor 8? Ada. Tak ada? Dalam K ada tak 8? Ada. Ada. Ada, this one kan? Ada kan? So, benar ke palsu? Benar ke palsu? Benar. Benar. Dia suruh buat garis ke apa ke, dia tak ada cakap apa-apa. Tak ada kan? So, apa kita nak kena buat? Nak garis ke? Nak bulat ke? Nak padam ke? Suka hati. Suka hati. Yes, very good. Okay, kalau saya suka buat benar macam tu. Ataupun saya akan garis begini. Saya akan buat bulat begini. Kalau saya lah. Ataupun kamu nak garis pun boleh. Kalau dia tak cakap, suka hati nak garis. Boleh. Nak bulat, boleh. Nak petak, boleh. Nak highlight, boleh. Okay, faham? Okay, next yang kedua. Apa pula simbol ini? Subset cikgu. Ni barulah subset. Apa maksud subset dengan unsur tadi? Lebih kurang sama. Subset tu adalah set. Adakah set kosong ini adalah subset kepada K? Ini set kosong. Set kosong tu adalah apa? Set kosong tu maksudnya apa? Tak ada. Tak ada unsur kosong. Tak ada. Set kosong tu tak ada unsur. Adakah dia merupakan set K? No. Tak ada. No. Adakah dia merupakan set K? Set kosong. Tak ada. Tak adalah. Set K kita ada tak unsur? Set K kita ada tak unsur? Apa dia unsur? Apa dia unsur? This one unsur. Ni unsur. 2, 4, 6, 8 tu unsur. Kalau dia kata bilangan unsur, berapakah bilangan unsur bagi K? Set K. 4. Yes, bilangan unsur ada berapa? 4. Kenapa tak boleh tulis dah ni? Bilangan unsur bagi set K ada 4. Betul? Okay, adakah set kosong ni dalam K, subset kepada K? Tak ada lah. Sebabnya K kita ada unsur. Set kosong ni, contoh kita ada ini Venn diagram. Okay, Venn diagram kita, set semesta kita mesti 4 segi kan? Set semesta, ingat lagi set semesta? Ingat lagi? Set semesta? Set kosong tu maksudnya sini kita ada K. Contoh K. K kita ada unsur ni lah 2, 4, 6, 8. Okay. Okay, kita ada satu lagi contohnya S. Tapi S tak ada unsur. Okay, kalau saya punya soalan, adakah set kosong ni subset kepada K? Subset kepada S. Adakah dia subset kepada S? S. Yang ni betul tak? Bukan. Tak betul. Tak betul juga. Kenapa tak betul? Ada tak unsur dalam S ni?
Ada. 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 So betul lah, benar. Tak ada unsur. Kalau ada unsur, barulah dia salah, palsu. Boleh faham tak? Faham. Boleh. Ada yang keliru ke? Boleh. So sekarang adalah unsur dalam K ni, maksudnya set kosong kita adalah, penyataan ini adalah palsu. Salah. Salah. Ada ke salah kat sini? Mana ada? False lah. Okay, palsu. Okay, penyataan ini adalah palsu. Nampak tak? Soalan dia simple. Tapi kalau kamu tak tahu nak tulis unsur dalam set K, tak tahu simbol ini, tak tahu apa kaitan set kosong ni dengan subset ni, boleh tak jawab soalan yang mudah ini? Boleh tak? Tak. Nampak tak? Benda dia konsep je. Okay? Tapi kalau tak tahu, sayang tak markah kamu? Sayang. Okay? That's why lah bahagian B ni sangat-sangat penting sebenarnya. Dalam tangan sebenarnya 20 markah bila kamu memang dah tahu. Okay? Konsep-konsep dalam tingkatan 1, 2 dan 3. Okay? Boleh? Lepas ni keep it up Make sure kamu tengok balik apa yang kamu masih was-was lagi. Okay? Kalau perlukan penerangan lebih, nanti just write down dekat akhir nanti kita punya PDPC. Okay, apa subjek yang kamu, topik yang kamu rasa kita nak bincangkan lebih. Okay, yang mana banyak tu saya akan cuba buat lah. Okay, kita discuss sama-sama. So, ini jawapan dia, kamu boleh tulis begini dan juga begini. So, dapatlah berapa markah? 2 markah. Okay, yang keempat. Okay, ni soalan keempat Okay, diberi persamaan garis lurus, okay, bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ni tingkatan 3 punya ni. Okay, nyatakan nilai pintasan X dan pintasan Y. Okay, kalau bentuk ini, ulang kaji balik, kalau bentuk ini, A itu adalah apa? A itu adalah apa? A itu adalah apa? Pintasan X. Pintasan X. B itu adalah Pintasan Y. pintasan Y. Yes. Selain daripada persamaan garis lurus dalam bentuk ini, kita ada lagi 2 lagi bentuk persamaan dalam garis lurus, iaitu adalah apa? Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Yes. M itu adalah kecerunan, C adalah pintasan. Selain daripada bentuk ni, bentuk yang ni. Yang seterusnya kita ada bentuk AX tambah ke? BY. AX tambah BY is equals to C. equal to C. Ni kena tahu dululah. Kamu kena tahu apa yang patut kamu tahu. Okay, sekarang kita ada bentuk yang ni. Bentuk yang ni kita kena tahu apa tadi? Kita kena tahu A itu adalah pintasan X, dia mempunyai meaning. Okay, B itu adalah pintasan Y. Okay, nyatakan nilai pintasan X dan pintasan Y. Kalau kamu tak tahu tadi, boleh tak kamu nyatakan? Memang tidaklah. Okay, nampak? Okay, kalau cerdik sikit, cuba tengok dia dah bagi kat sini. Pintasan Y dia 3, mean pintasan X kita? 4. Okay, dekat sini dia bagi pintasan X kita 7, pintasan Y kita? 1. Okay, Y over 1 adalah sama dengan Y. So ingatlah, janganlah pula nanti letak kosong. Okay, nampak tak ada kat bawah dia, terus letak kosong. Okay, kalau Y bagi kosong dapat infinity, tak tahu. Cuba tekan kalkulator, confirm. Okay, kalau Y bagi 1 dapatlah Y. That mean kat sini adalah 1. Okay, nampak tak? Itu pengetahuan yang perlu ada. Okay, nampak sangat mudah. Tetapi kena tahu. That's why pentingnya tahap penguasaan pertama iaitu tahu. Okay, 4-1, so 2 markah.
Yes. Kan saya dah kata mesti ada jawab kosong. Nampak? Weng Ying jawab kosong. Weng Ying yang jawab kosong ni. Tu saya sedih tu. Okay. Cepat dia. Okay. Okay, lepas ni jangan buat salah lagi Weng Ying. Okay. Okay. So yang lain good. Good. Okay, very good. Okay. Nice. Okay, good. Okay, lepas ni jangan lagi buat kesilapan. Oh boy. Narish, 3S. Kenapa banyak sangat tanda ni? Awak jawab 2 je kot. 2 markah je. Tanda semua. Over pula. Okay. So, okay. Alright. Okay. Okay, Tarani. Alright. Okay, yang ni tak ada nama dia Okay, so kita pergi kepada last lah. Ikutkan kita nak jawab hari ni 4 soalan je kan. Okay, kita pergi soalan yang terakhir. Okay, 5 soalan. Okay, hari ni kita nak padankan. Padankan persamaan garis lurus dengan kecerunan yang betul. Macam tadilah. Cuba tengok ni bentuk apa? Bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ni adalah dia base guna persamaan asas Y sama dengan MX tambah C. Di mana M itu adalah kecerunan. So, straightforward lah. Boleh tengok mana yang ada kecerunan. Kalau kat sini, mana kecerunan dia? Soalan ni. Mana kecerunan dia? Soalan ni. Mana kecerunan dia? Soalan ni. Kecerunan dia adalah 3. Yang ni, apa kecerunan dia? Kecerunan dia adalah 1/4. Yang ni mana kecerunan dia? Kecerunan dia adalah -2. Yang ini, jangan risau. Sekarang kita padankan dulu guna pembaris. Padankan dulu. Yang ni padankan. Yang ni padankan. So, the rest tu adalah yang ni. Tak payahlah nak cari lagi. Okay. Tapi kalau kita nak cari macam mana? Kalaulah soalan ni keluar dalam bahagian C. Macam ni nak cari kecerunan. So, kita tukarkan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Apa perlu kita buat? Kita bahagikan dengan 2. Sebab apa? Nak jadikan Y dia perkali 1. So, semua sekali kena bahagi 2. Yang ini pun kena bahagi 2. Kalau tak tahu -6 ni bahagi dengan 2, jangan risau. Ambil kalkulator, tekan -6 bahagi 2. Saya ajar dulu negatif, saya suka buat negatif kurungan 1 ABC 6 tutup kurungan bahagi 2. Okay, so kita dapat -1/12. Konsep dia adalah macam mana? Konsepnya adalah begini sebenarnya. Okay, ni -1/6 bahagi 2. 2 is over 1. Bahagi boleh tak kita selesaikan? Tak boleh. Kita kena tukar jadi darab. So, kalau darab apa berlaku? Songsangan 1/2. Macam mana nak selesaikan? Pengangka-pengangka, penyebut-penyebut. Negatif 1 kali 1, 1. 6 kali 2, 12. Itulah hasilnya. Itu adalah konsep. Okey, boleh? Okey. Semua benda ni sebenarnya penting. Nampak macam easy So, berapa markah kat sini? Berapa markah? 4. 4. Senang tak nak dapat 4 markah? Bila kita tahu. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay, cantik Okay, nice. Okay, good job. Ya. Terbaik. Okay, so sini pun dapat 4 markah. Actually saya punya slide ni dia ada lagi. Okay, tak apa, kita bagi peluang lagi nak ni. Okay, saya ada slide ni sebenarnya ada 14. So, nanti saya akan masukkan dalam, kamu tengok dalam channel saya nanti kat bawah tu saya akan attach sekali. Okay, sharing saya punya slide ni. Okay, kamu cubalah jawab. Okay, so sebenarnya saya nak, ni soalan satu lagi. Yang ni, soalan ni pun mudah. Okay, soalan ni pun mudah. Mudah kenapa? Dia kata apa? Setiap pasangan berikut, tandakan right jika bentuk P ialah lukisan berskala bagi bentuk Q
dan pangkah jika bukan lukisan berskala bagi bentuk Q. So kalau kamu lihat je dekat sini, kat mana yang kamu rasa salah? Nombor 1, ni kalau saya letak nombor Kalau saya letak nombor, sini nombor 1, sini nombor 2, sini nombor 3, sini nombor 4. Mana satu yang salah? 1 and 4. 1. 1 and 4, 1. Lagi? Ada lagi yang salah? Tak ada. Okay, sebenarnya yang salah hanyalah 1. Yang lain semua betul. Yang lain semua betul. Jawapan dia adalah sini salah, sini betul, sini betul, sini betul. Kenapa? First kena tengok apa? Kita punya lukisan berskala dengan kita punya objek. Okay, lukisan berskala kita dengan kita punya image objek dan image kita mesti sama saiz. Itu je sebenarnya. Nampak? Mana yang tak sama saiz? Nombor 1, right? Nombor yang lain semua sama tak saiz? Sama. Okay, bukan sama saiz, sama bentuk. Kalau macam panjang dia ni, dia akan jadi panjang sama ada dia membesar ataupun mengecil. Kalau yang ni dia, kalau P ni kecil, yang ni besar. Yang ni besar, yang ni kecil. Macam tu. Nampak? Tetapi dia punya saiz tu, nampak ukuran dia samalah, membesar ataupun mengecil. Kalau yang ini rumah ni gemuk, tiba-tiba jadi kurus. Nampak tak? Perasan tak? Nampak tak kejanggalan di sini? Okay? So, itulah jawapan dia. So, kena tahu itu sajalah. Okay, so kita punya objek dan image kita mesti sama bentuk, rupa. Okay, saiz akan berubah sekiranya N kita lebih besar mean apa? Kalau N kita lebih besar, apa maksudnya? Dah lupa dah masing-masing ke? The one kecil. Apa yang kecil? The lukisan B kecil. Lukisan skala. Lukisan berskala kita kecil. Kalau N kita besar, maksudnya kita punya yang kita bina tu adalah real lah. Contohnya apa yang saya selalu bagi? Contohnya apa? Banner? Map lah. Okay. Peta ataupun rumah. Okay, takkan kita nak draw dekat lukisan kita besar, right? Okay. Okay, next. Kalau N kita kecil, macam apa? Saya selalu cakap. Lukisan besar. Lukisan. So, macam apa? Contoh saya bagi. Ada mikroskop. Lalu kita guna apa? Kita lukis apa? Guna mikroskop, kita tengok, kita lukis apa? Organism. Okay. Molekul ke, organism ke yang kecil-kecil kan? Virus ke kan? So takkanlah kita nak kita lukis kecil sama macam tak nampak lah jadi dot je. Okay, itu adalah kaitannya N. Okay, saya harap saya dah banyak topik dah saya ni, tapi just basic-basic. Okay, so saya dah ambil masa awak banyak. Okay, sebenarnya saya ada soalan extra ni sebenarnya. Okay, tak apa, it's okay. Ini adalah kombinasi daripada set dan juga kebarang kalian. Ni pun kamu dah belajar dulu. Tak apa, saya tak sempat nak touch. Okay, saya nak hari ni rumusan untuk hari ni mungkin ada cadangan lain dan tuliskan berapa markah yang kamu dapat over 12 tadi. Okay. Nanti saya akan lihatlah. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. So kita akan jumpa lagi tomorrow. Okay, bye. Thank you. Don't forget to like, comment dan juga subscribe channel saya. Alright. Bye, cikgu. Bye. Okay.